Okey, so hari ini kita akan ulang kaji untuk peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4, kertas 1, 40 soalan objektif. Okey, jadi untuk nombor 1 kita akan menggunakan kepada 2 AB iaitu 2 angka bererti. Ini ialah tingkatan 3. Okey, jadi kamu tengok nombor yang kedua, nombor 9, tengok belakang 6 lebih daripada 5. So 9 ni kamu tambah 1 dapat 10. So kita bawa ke 8 jadi 0.90. A jawapannya. Okey, nombor 2. Okay, kita akan cari nilai X. Okay, so yang ini algebra biasa. Okay, 2 ni kita naik ke atas jadi darab. So, X tambah 8 sama dengan 9 darab 2 ialah 18. So, X sama dengan 8 ni kita bawa ke belakang jadi 18 tolak 8. So, dapat 10. Okay, so dapat jawapan B. Okay, ataupun kalau kamu tak tahu cara ini, kamu ganti saja A, B, C, D ini, setiap nombor ini ke dalam nilai X. Okay, maksudnya contoh kamu try soalan A. Okay, 2 tambah 8 bagi 2 adakah dapat 9? Okay, so kamu boleh try satu-satu. Okay, soalan ketiga ialah ketaksamaan linear serentak. Okay, ini tingkatan 1 kalau saya tak silap lah. Okay, so yang pertama kita selesaikan dulu yang ini. Sebenarnya dia seperti soalan nombor 2 tadi lah. Kita cari nilai X dulu. Okay, so negatif 3 ni saya bawa ke belakang jadi positif. Jadi X berdua lebih kecil atau sama 1. Okay, negatif 3 bawa ke belakang jadi tambah. So 1 campur 3 dapat 4. And then 2 ni kita naik ke atas jadi darab. So 4 darab 2, 8. Okay, yang ini pula, okay, kita akan alihkan yang negatif lagi senang tengok lah. Jadi 5 lebih kecil daripada X ataupun X. Okay, kita tengok dia nganga kepada X. Okay, kita boleh pusing lah. Jadi X lebih besar dari 5. Okay, jadi bila kita buat garisan. Okay, so ini nombor 5. Ini nombor 8. Okey, nombor 5 ini tak ada garisan di bawah. Okey, dia lebih besar ke sana. And then X ni untuk nombor 8 termasuk dan lebih kecil ke sebelah sini lah. Okey, jadi kawasan nombor itu berada di kawasan ini. Jadi apakah nombor tersebut? Okey, nombor 5 ni tak termasuk lah. Okey, jadi kita akan mula nombor 6, 7 dan 8. So jawapan dia D. Nombor 4 pula, okey, kita akan ringkaskan yang ini. Okey, jadi yang pertama, kamu selesaikan nombor yang di hadapan nombor besar. Nombor 8, 1/4 dan sini sebenarnya nombor 1 lah. Okey, jadi kamu tekan kalkulator. Okey, yang ini kamu akan dapat nanti nombor 2. Nombor besar yang paling yang di hadapan nombor 2. Kemudian kita selesaikan untuk M pula. Okey, contoh saya ambil warna biru. Okey, ini M2, ini M3 dan ini M6. Okay, M6 ni sebenarnya dia duduk di bawah. Jadi kalau kita alih ke atas, yang ini dia akan jadi M kuasa negatif 6. So, darab maksudnya tambah lah. Jadi 2 tambah 3 tambah negatif 6. So, kamu akan dapat M negatif 1. Jadi yang ini tak ada dalam pilihan jawapan. So, ingatlah kalau kuasa negatif maksudnya dia sebenarnya berada di bawah. Jadi 2/M. Jawapannya A. Okay, untuk soalan nombor 5. Apakah faktor sepunya bagi 12 dan 8? Okey, faktor sepunya, kita cari dulu faktor bagi 12. Okey, iaitu kita ada nombor 1 darab dengan 12. Lepas tu kita ada 2 darab 6. Okey, 3 darab 4. So, 4 tak perlulah sebab dia dah berulang kat sini. Untuk sifir 18 pula. Okey, 1 darab dengan 18. Okey, 2 darab dengan 9, 18. 3 darab dengan 6, 18. Okey, 4 tak ada, 5 tak ada dan 6. Okey, 6 dah ada kat sini berulang. Jadi, bila kita nak faktor sepunya, kita cari nombor yang sama lah. Okey, nombor 1. Okey, 12 tak ada. Sini nombor 2. Nombor 3. Okey, dan nombor 6. Jadi, jawapan dia 1, 2, 3, 6. Jika soalan nak faktor sepunya terbesar, ini faktor sepunya saja kan. Kalau dia tukar faktor sepunya terbesar, maka untuk pilihan nombor yang sama ini, kamu pilih nombor yang paling besar lah, iaitu nombor 6. Okey. Okey, kita akan ungkapkan nombor asas ini kepada asas 5. Okey, jadi kamu perlu ingat bila asas yang kecil, okey, kita perlu tukar kepada asas 10 dulu, baru tukar kepada asas soalan tu lah. Okey, jadi dekat sini asas yang kecil ini iaitu asas 2, kita perlu tukar kepada 10, kemudian kita tukar kepada 5. Okey, 2 kepada 10 ni kamu boleh tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat nombor 21. Okey, asas 10. Okey, daripada asas 10 baru kita tukar kepada asas 5. Okey, kecil kepada besar kita darab, besar kepada kecil kita bahagi. Jadi 21 kita bahagi dengan 5. So 5 darab 4, 20 bagi 1. Okey, so jawapan dia 41 lah, kita ambil dari bawah ke atas. Jadi jawapannya B.
Okay, soalan nombor 7. Okay, dalam rajah ini, okay, sebuah heksagon, sekata heksagon ialah untuk 6 sisi. Okay, panjang PRL dan KRQ ialah garis lurus. Okay, so akan cari nilai X. Okay, jadi kamu perlu ingat untuk di dalam ini ialah okay, N tolak dengan 2. Kemudian kita darab dengan 180. Kemudian kita bagi dengan bilangan N lah untuk formula mencari sudut pedalaman. Okey, pedalaman bagi suatu bentuk itulah. N ni lah bilangan sisi. Okey, so dekat sini kita boleh guna konsep yang lain iaitu Z. Okey, saya nampak dekat sini ada huruf Z. Okey, so dekat sini nampak okey, ada garisan Z dekat sini. Maka sini 65, so 65 sama di sinilah. Okey, jadi kita guna je konsep garis lurus dekat sini. Okey, satu garis lurus 180. Okey, total dia 180. Maka kita terus tolak dengan 65. Okey, jadi kita akan dapat 115. So, jawapannya B. Okey, untuk soalan nombor 8, cari panjang bagi BC. Okey, kita akan cari panjang bagi BC. Okey, dan berundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan lah. Okey, so yang ini kita guna konsep teorem Pythagoras. Okey, so dekat sini kamu ada 3. Sini 5, maksudnya dekat sini 5. Guna konsep teorem Pythagoras 3, kalau sini 5, so panjang dekat sini 4 lah. Okey, jadi kita cari bahagian BC ini guna teorem Pythagoras. Okey, so total panjang ini hingga ke bawah 5, kita tambah dengan 4, so kita dapat 9. Jadi jika kamu nak panjang dekat sini, jadi kita guna teorem Pythagoras 17 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 punca kuasa. Okey, dan tekan kalkulator, pastikan dapat dua tempat perpuluhan iaitu 14,42 jawapannya. Kemudian soalan nombor 10. Okey, yang ini senang saja, kamu hanya tekanlah kalkulator. Okey, nanti kamu akan dapat jawapannya iaitu sama dengan 30. Okey, kemudian kita pergi soalan nombor 11. Okey, cari punca bagi persamaan kuadratik ini. Okey, bila sebut punca bagi persamaan kuadratik, okey, tekan saja kalkulator yang EQN itu. Okey, so kamu akan dapat jawapan yang pertama inilah 1/2 dengan 3. Okey, ini cara untuk tekan kalkulator. Untuk kalkulator putih iaitu kalkulator kelas Swiss lah. Okey, so kamu pergi kepada menu. Okey, cari EQN, equation. Okey, iaitu nombor A, so kita tekan A. Okey, kemudian kita cari polinomial nombor 2. Okey, kemudian kita cari degree kita iaitu 2. Okey, so kamu masukkanlah. Okey, jadi yang pertama nombor 2. Okey, lepas tu negatif 7 tambah 3. Okey, bila tekan sama dengan, okey, so X yang pertama 3 dan yang kedua 1/2. Okey, yang ini untuk yang pakai kalkulator biasa 570 NS lah. Okey, pergi pada more. Okey, kamu pilih EQN nombor 1. Okey, lepas tu tekan di tepi ini untuk pilih kuasa degree 2. Okey, lepas tu kamu masukkanlah A ni nombor di hadapan lah, nombor 2 sama dengan B negatif 7 sama dengan dan C ialah 3. Okey, so tekan sama dengan sajalah. Okey, akan keluar jawapan yang sama. Okey, jika dia bagi dalam perpuluhan, tekan shift, tekan ABC, so dia akan keluarlah dalam bentuk pecahan. Okey, nombor 12 pula. Okey, kita akan cari apakah nilai M. Okey, so dekat sini bila petak ni maksudnya 90 darjah lah. Okey, jadi dekat sini kita ada jumlahnya 180, kita tolak 134, maka dekat sini kamu akan dapat 46. So samalah dekat sini 46. Okey, jadi kita ambil sahaja sebahagian ini. Okey, iaitu bahagian ini sebanyak 90. Jadi 90 kita tolak dengan 46. Kemudian kita bahagi 2 lah sebab sini ada 2M lah. Okey, jadi kita bahagi 2, maka kamu akan dapat jawapannya 22. Okey, soalan 13, cari sebutan ke-8 bagi nombor ini. Okey, bila dia kata nak sebutan ke-8, kamu senarailah. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Okey, senarailah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So, jawapan dia C. Okey, soalan 14. Okey, kita akan permudahkan algebra ini. Okey, so yang ini senang saja. Kamu guna konsep pecahan. Okey, bila konsep pecahan, contoh saya ada 1/2. Tolak dengan 3/4. Okey, so sebelum kamu tolak, kamu akan sama di bawahnya kan. Jadi ini kamu akan darab 2, ini kamu akan darab 2. Okey, baru kamu boleh tolak. Samalah juga konsep yang ini.
Yang ini kamu ada PQ, dekat sini hanya ada P. So dekat sini kamu perlu darab dengan Q. So dekat atas ni dah ada Q, jadi Q kamu dah ada 2 lah, Q kuasa 2. Jadi bila kita gabungkan 7 tolak 3Q kuasa 2 per dengan PQ. Okay, so jawapan dia B. Okay, soalan 15. Hobi murid ialah data apa? Okay, so untuk hobi ni dia tak ada nombor, maka dia adalah data kategori. Data kategori ni maksudnya data yang tiada nombor. Okay. Kemudian untuk data numerik ni dia ada nombor, contoh tinggi, berat, ukuran ya, dia ada nombor. Okey, so itu data numerik. Nombor 16 kita akan bukakan L dalam sebutan M dan N. Maksudnya kita nak L sahajalah di hadapan. So yang ini saya akan tukar tempat dengan 4. Jadi 3M kuasa 2 per N per dengan 4 sama dengan L kuasa 2. Okey, kuasa 2 kita alih ke sebelah sini. Jadi punca kuasa. So jawapannya ialah D. Okay, nombor 17 pula ialah hitungkan lilitan bulatan. Okey, untuk jejari 21 gunakan pi 3.142. Okey, ingat rumus untuk bagi lilitan bulatan ialah 2 pi j. Jika untuk luas bulatan ialah pi j kuasa 2. So yang ini kita nak lilitan, kita pakai rumus ini. Ganti sajalah nombornya 2 darab pi guna yang ini 3.142 darab jejari iaitu 21. Kita tekan saja kalkulator, kamu akan dapat jawapan ini. Okey, kemudian nombor 18. Okey, diberi 3 cm di atas peta mewakili jarak sebenar 600 meter. Tentukan skala yang digunakan. Okey, jadi yang ini kita akan tukar 600 meter ini unitnya ke dalam sentimeter. Okey, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi kalau kamu ada 600 meter, makanya kamu akan ada dapat, okey, 600 dan tambah je 2 biji kosong ni lah. Okey, jadi dapat 60,000 sentimeter. Okey, jadi kita letaklah untuk 3 cm sama dengan atau nisbahnya dengan 60,000 sentimeter. Okey, so ingat konsep untuk lukisan berskala. LO, lukisan bahagi dengan objek. L mesti nombor 1, dekat belakang ni N lah apa-apa nombor. Jadi nombor 3 ni kita bahagi 3 lah untuk dapatkan 1. Yang ni pun kita bahagi 3. So kamu akan dapat 1 nisbah 20,000. So jawapan dia D, donkey. Soalan 19. Sebuah motosikal bergerak 1,800 meter dalam masa 4 minit. Hitungkan laju dalam kilometer per jam bagi motosikal itu. Okey, yang ini jika kamu lupa formula, kamu boleh tengok unitnya. Kilometer per dengan jam. Maksudnya kilometer inilah jumlah jarak, jam inilah masa. Jadi jumlah jarak bagi jumlah masa untuk dapat dia punya laju. Okey, jadi kita cari yang ini dia nak dalam kilometer. Jadi kita tukarlah. Okey, 1,800 ni kepada kilometer kita bahagi dengan 1,000. Kita gerak titik saja 1, 2, 3. Jadi kamu akan dapat 1.8 kilometer. Okey, masa pula mesti dalam unit jam. Okey, dekat sini 4 minit. Okey, jadi 1 jam 60 minit. Jadi kalau 4 minit, so kita bahagi dengan 60. Jadi kamu akan dapat 4 bagi 60, 0.067. So kita bagilah dekat sini 0.067 jam. Okey, tekan saja kalkulator. Okey, kamu akan dapat dalam 26.9. Kita mudahkan dapat 27. Okey, soalan nombor 20. Okey, fakturkan selengkapnya. Okey, yang ini kita boleh faktur secara manual ataupun kamu boleh buat satu-satu setiap pilihan jawapan ini. Mana yang keluar jawapan seperti soalan. Okey, so dekat sini saya ada X kuasa 2. Maksudnya X. Okey, ada X, ada X. Kemudian ada nombor 9. 9 maknanya 3 darab 3. Lepas tu positif, so tambah-tambah lah. Okey, sebab 3 campur 3 pun kita akan dapat 6 lah. Jadi X tambah 3, X tambah 3. So jawapannya X tambah 3 kuasa 2 lah sebab benda yang sama. Nombor 21. Okey, yang ini asas 2. Tekan saja kalkulator. Okey, nanti kamu akan dapat jawapan yang ini. Pastikan kamu clear dulu yang kita dah clear sebelum ni. Okey, pilih mode, kita ambil base nombor 3. Okey, kemudian kita tekan nombor 110. Okey, untuk asas 2 bin binary. Okey, lepas tu kita nak tambah dengan 111 asas 2 juga. Okey, jadi tekan sama dengan. Okey, so dapatlah 110 1 asas 2. Okey, nombor 22, tentukan titik tengah bagi pasangan titik R dan S ni. Okey, formula titik tengah ni kamu tambah. Okey, kita tambahlah X1 campur dengan X2 bahagi 2. Lepas tu Y1 campur dengan Y2 bahagi 2. Okey, dalam bentuk koordinat lah. Okey, so ini X1,
Y1, X2, Y2. So masuk saja dalam ni. Jadi 3 tambah dengan 3 per 2, negatif 6 tambah dengan 2 per 2. Okey, permudahkan pakai kalkulator. Jadi jawapannya iaitu 3 dengan negatif 2. Titik. Okey, nombor 23, nonagon ialah berapa sisi? Okey, nonagon N 9. So jawapannya 9. Kalau 8 iaitu August, oktagon 5, pentagon 6, hexagon. Okey, HAHEK. Kalau HEP, heptagon, ini adalah untuk 7. Okey, nombor 24. Tentukan dua implikasi bagi penyataan yang berikut. Okey, PQ ialah poligon sekata jika dan hanya jika PQ sama dengan QR sama dengan PR. Okey, ini ada sedikit pembetulan. Ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan yang ketiga, pilihan yang keempat lah. Okey, so kita akan pilih jawapan yang pertama. Jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan, okey, ini yang betul. Okey, lepas tu kita pusinglah ambil ayat yang di belakang ini, kita letak di depan, and then yang di hadapan ini kita ada di belakang. So yang ini betul. Okey, yang ini tak ada jika, yang ini pun tak ada jika lah. So pilihannya 1 dengan 2. Nombor 25, okey, yang ini bulatan ikatan 3, tajuk bulatan. Okey, diberi E dan F ini adalah tangent kepada bulatan, maksudnya sini adalah 90 darjah lah. Okey, so kat sini 20, maka dekat sini pun sama akan dapat 20. Okey, jadi bila kamu tahu sini 90, sini 20, so dekat sini kamu akan dapat 70. Okey, so kalau sini 70, dia samalah dekat sini 70 juga. Okey, jadi untuk dapatkan X, okey, dekat sini dengan sini dia sama nilainya. Okey, so dekat sini kita akan dapat nilai yang samalah. Jadi 180 kamu tolak dengan 70 dapat 110. Kemudian 110 ini kita bahagi 2 lah. Okey, sebab dikira sini jejari, sini jejari sama nilainya. So X ni dia sama kat sini lah. Jadi kita bahagi je 2 dapat 55. Nombor 20, lokus bagi titik Q. Okey, titik Q dekat sini. Jadi dia bergerak membentuk suatu bulatan. Okey. Okey, nombor 27 pula. Okey, kita akan mengira faedah yang diperolehi Encik Rawi dalam masa 3 tahun. Okey, formula dia PRT. Okey, P ialah prinsipal duitnya 10,000. Okey, rate iaitu 4%. Okey, boleh tekan kalkulator dapat 0.04. Okey, masanya 3 tahun. Okey, tekan saja kalkulator lah. Okey, so kamu akan dapat jawapannya di nombor 28 ini ialah garis lurus bab 3, bab tingkatan 3, bab 9. Okey, kita nak persamaan garis lurus. Okey, so persamaan kat sini kita perlu ada M dan C lah. Okey, untuk bentuk persamaan iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, so kecerunan dekat sini kita boleh kira dulu. Okey, kecerunan kita boleh guna formula pintasan iaitu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X lah. So negatif pintasan Y dekat sini, pintasan Y ialah nilai yang memotong paksi Y ini. Okey, negatif 6. So negatif ni memang formula dia, kita masuk je 6. Okey, dan pintasan X, nilai yang memotong paksi X 4. Okey, so kecilkan 2, 3. Jadi M kamu negatif 3 per 2. Okey, so kita masuklah kat sini. Y sama dengan M negatif 3 per 2 X. Okey, C ialah pintasan Y iaitu nombor 6. So tambah 6. Jadi pilihan jawapannya iaitu A. 29. Tentukan antijadian. Okey, antijadian maksudnya di bahagian hadapan ini. Yang selepas marker ini ialah akibat. Okey, so ini akibat, ini antijadian. Jadi jawapannya iaitu yang inilah. Okey, jangan lupa buang perkataan jika dengan marker untuk ambil antijadian ataupun akibat. Okay, nombor 30. Okey, yang ini trigonometri bab tingkatan 3. Okey, bab 5. Okey, hitungkan panjang RT. Okey, so panjang RT dengan TP ni sama nilainya. Okey, jadi kita guna rumus sin. Sin ialah so. Okey, so K to A. Okey, so ni sin. OH. K cos. T ialah tan. Okey, jadi kat sini O dengan H lah sebab sin S kat sini kan. Maka mata kamu dekat sini. So di depan ini ialah 7 iaitu O. Okey, yang serut ni lah hypotenuse iaitu 25. Jadi kita cari nilai A dekat sini guna teorem Pythagoras iaitu 25 kuasa 2. Okey, tolak 7 kuasa 2 punca kuasa. Jadi kamu akan dapat jawapannya 24. 24 ni panjang RTP. So kita nak sampai T saja, jadi 24 ni kamu bagi 2 lah. So dapat jawapannya 12. Dalam nombor 31.
Okey, kita akan cari yang ini ya. Okey, so kalau dapat begini kita selesaikan dulu dalam kurungan dulu. Okey, untuk A dengan C, okey, kita akan cari U terbalik ni maksudnya yang sama. A dengan C yang sama iaitu kita ada nombor 4. Okey, nombor 8. Okey, itu sajalah 4 dengan 8. Okey, kemudian kita akan gabungkan semuanya dengan B. B kita ada nombor inilah. Okey, so kita tambah je lah 3, 4. Okey, nombor 6, 8, 9, 12. Okey, jadi jawapannya iaitu, okey, yang ini ya pilihan jawapannya, tapi yang ini dia tertinggal nombor 9 lah. Okey, letak nombor 9. 9 pun termasuk juga. Okey, soalan nombor 32 ni kamu boleh lukis suatu bentuk lain. Okey, kita buat bentuk sini. Okey, bentuk yang sama seperti pilihan jawapan. Kemudian kita nomborkan dia punya ruang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang pertama A ni kita ada, okay, kita label dulu yang ini A, B, C. Untuk kawasan A kita ada nombor 1, 2, 3, 4. Kawasan B kita ada 3, 4, 5, 6. So kita nak yang sama iaitu nombor 3 dengan 4 yang sama. Okey, kemudian tiba-tiba ada yang ini pelengkap, maksudnya kita tak nak 3 dengan 4. So pilihan jawapannya 1, 2, 5, 6. Okey, kemudian kita gabungkan dengan C. C nya iaitu nombor C iaitu 2, 3, 6, 7. So kita gabungkan, kita akan dapat 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jadi kita akan lorekkan kawasan 1, 2, 3, okey, 6 dengan 7. Okey, jadi 5 pun termasuklah. Okey, kecuali nombor 4. So kita pilih jawapan di ruang ini. Jadi ini jawapannya. Okey, nombor 33 ni pula senang saja, indeks ikatan 3 juga. Okey, darab dulu nombor yang besar ini, 2 darab 3 kamu akan dapat 6. Okey, kemudian untuk tanduk M ni, okey, kita tambah sajalah indeks dia atau kuasa dia 3 campur 4 kamu akan dapat 7. So jawapan dia C. Antara nombor berikut manakah nilai yang terkecil? Okey, so kalau kamu tengok dekat sini semuanya asas berlainan. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu tukar semua asas ini kepada asas 10, kemudian bandingkanlah nombor yang terkecil. Jadi kamu akan dapat ini jawapannya. Nombor 35. Okey, yang ini kebarangkalian mudah lah. Okey, so dekat sini kita ada 40 orang murid. Okey, 15 daripada mereka ialah lelaki, kemudian 5 perempuan meninggal dari bas sekolah. Satu murid dipilih secara rawat. Apakah kebarangkalian murid itu adalah murid lelaki? Okey, jadi jawapan dia, okey, daripada 40 orang murid, 15 lelaki, kemudian kita ada 25 orang murid perempuan. Okey, kita nak kebarangkalian murid lelaki bila 5 orang perempuan ini meninggalkan bas lah. Maknanya dia keluar bas lah. So kat sini kita tolak dengan 5 lah. Okey, jadi yang ini perempuan kita dah ada 20. Jadi sekarang jumlah pelajar di dalam bas ialah 35 orang. Okey, jadi bila kita nak kebarangkalian lelaki, okey, lelaki masih sama 15 plot dengan jumlah semua iaitu 35. Okey, 15 kita bagi je dalam kalkulator, bagi dengan 5 kita dapat 3/7. Di nombor 36, tentukan pintasan Y. Pintasan Y maknanya C lah. Okey, dalam ini, jadi kita tukarkan ia kepada bentuk asal M sama dengan MX tambah C. Okey, so yang ini, okey, kita tukar ataupun kita alihkan dia ke sana pun boleh, atau kita stay kat situ pun boleh lah. Tapi dekat sini saya nampak dia negatif, jadi saya nak staykan dia kat situ, tukar tempat dengan 10. Jadi 2X, 10 ni positif, saya alih ke depan jadi negatif 10 lah, sama dengan 5Y. Okey, negatif 5 dah di depan jadi 5Y saja. Kemudian dia untuk Y ni dia wajib Y sajalah. Tapi dekat sini kita ada 5, maka kita alih kat sini lah. Okey, kita bawa bagi dengan 5, yang ni pun kita bagi dengan 5. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 2/5X. Okey, 10 darab 1, 10 darab 2. So dapat negatif 2. Okey, bila kita nak pintasan Y, nombor di belakang ini iaitu nilai C. Ini pintasan Y negatif 2. Okey, nombor 37. Okey, buat satu kesimpulan secara aruhan bagi nombor berikut. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini 5 sama. Okey, lepas tu 2, 3, 4 ni dia berubah. Maksudnya nombor itu dah ditambah dengan 1. Bukannya maksudnya 5N ni lah. Sebab N dia akan bermula dengan 1. So, mesti ditambah dengan 1 lah. Okey, kuasa 2.
Lepas ini pun sama, jadi tolak 10 dengan N iaitu 1, 2, 3. So jawapan dia yang ini. Nombor 38, daripada gambar rajah ini, tentukan pelengkap bagi Q yang bersilang dengan R. Okey, pelengkap bagi Q, okey, maksudnya bukan Q lah. Okey, bukan Q, kita buang yang saya highlight yang Q ni. Okey, jadi kita ada nombor 1, 2, 3, 5, 6 untuk bukan Q. Okey, R pula kita ada 3, 4, 5, 6, 7. Okey, semua dalam R lah. Okey, dan ini kita cari yang sama. So, kita ada nombor 3, okey, nombor 5, kemudian nombor 6. So, kawasan dia 3, 5, 6. Soalan 39, antara berikut yang mana mewakili yang mewakili persamaan ini. Okey, yang pertama sekali kamu boleh cek nilai A nya iaitu negatif. Bila bermaksud A yang negatif, so dia bentuk U terbalik ni lah N. Kalau A tu positif, dia bentuk U ke atas. Okey, so itu yang pertama lah. Okey, jadi yang ini salah, yang ini salah. Okey, kemudian kita cari dia punya pintasan iaitu negatif 3. So dekat sini negatif 3, yang ini pun negatif 3. Okey, sama. Kemudian cuba kita cari nilai X. Okey, nilai X iaitu punca seperti soalan tadi lah. Kamu masukkan dalam kalkulator. Okey, kita cuba masukkan. Okey, macam biasa kita pergi ke more. Okey, kita pilih EQN nombor 1. Kemudian kita pilih degree 2. Okey, lepas tu masukkan nilai A nya negatif 3 sama dengan 10. Kemudian negatif 3. Okey, so kamu akan dapat 0.3 tukar kepada pecahan 1/3. Satu lagi ialah 3. So jawapannya yang inilah. Okey, 1/3 dengan 3. Okey, soalan yang terakhir, soalan 40. Tentukan paksi simetri. Okey, paksi simetri. Okey, dia kata guna formula inilah. Okey, so kamu keluarkan sajalah. Okey, negatif 1/2 ini ialah A. Negatif 4 ini ialah B. 2 ini ialah C. So masuk saja negatif. Okey, B ialah negatif 4. Okey, 2. A ialah negatif 1/2. Okey, tekan saja komputer. Negatif positif 4 buat negatif 1. Jadi negatif 4 jawapannya. Okey, itu saja. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Bye.